Assalamualaikum, welcome back to my channel Son of Makno. Saya Izman Muhammad. Dan yelah, saya rasa dah berkurun lama kan saya tak upload apa-apa video. Rasanya korang rindu tak dengan aku? Bukan kerana merajuk ataupun apa, tak merajuk cuma ada sibuk sikit lah, busy lah dengan dengan tugas, dengan pekerjaan. Dan anyway, pada masa ini saya akan ubah sikit lah cara penyampaian saya untuk video yang untuk selanjutnya lah, bermula dengan video yang ini. Kerana saya dapat banyak feedback lah tentang cara penyampaian saya ni terlalu formal, macam pembaca berita. It's okay to not be okay right now. So dengan tu bermula daripada sekarang saya nak kata orang tu cara penyampaian saya nak ubah sikit lah, lebih kepada santai, bersahaja, maybe spontaneous, ataupun apa ni kata orang, yalah bersahaja lah, daripada too formal. Kata orang tu macam pembaca berita, berita kat Suria. Anyway, pada video kali ini saya nak ketengahkan tentang kisah yang berlaku di Singapura pada tahun 40-an, tak salah saya. Masa tu masa baru So pada masa tu kira masa zaman peperangan Jepun lah, di mana Jepun telah memerangi dan menakluki kebanyakan negara-negara Asia, terutama sekali di Asia Tenggara ni. Tapi kisah ni bukan pasal perang Jepun, tapi tentang seorang gadis yang bernama Maria Hertog, ataupun juga dikenali sebagai Natrah oleh masyarakat Melayu Islam ataupun Melayu di kawasan Tanah Melayu ni pada masa itu. Dan kisah ini telah mencetuskan rusuhan kaum di Singapura terutamanya, dan telah meragut beberapa nyawa lah dan mencederakan ratusan manusia pada masa tu. Bolehlah. Tapi seperti biasa, sebelum saya teruskan dengan kisah yang tragik ni, harap-harap korang tu ringankan tangan lah untuk subscribe channel ini. Silakan subscribe. Okay? So tentang Maria Hertog ni, ataupun nama penuh beliau adalah Huberdina Maria Hertog, yang dilahirkan pada 24 Mac 1937 daripada keluarga Katolik Belanda yang tinggal di kawasan Cimahi di kawasan Bandung di Pulau Jawa, Indonesia sekarang. So ibu si Maria ni ataupun Natrah, okey, dalam video ni saya akan memanggil si Maria ni Natrah instead of Maria, sebab beliau lebih dikenali sebagai Natrah oleh masyarakat kita. So Natrah punya orang tua ataupun ibu bapa, bapanya seorang Belanda lah, dan ibunya adalah seorang Serani ataupun mix kacukan antara Scotland dan juga Jawa. So nama bapa beliau adalah Adrianus Petrus Hertog. Beliau datang ke Pulau Jawa pada 1920-an
sebagai seorang tentera lah, berpangkat sarjan, iaitu tentera Belanda. Dan pada awal 30-an, dia telah berkahwin dengan ibu Natra ni, iaitu Adeline Hunter, yang berdarah kacukan Scotland dan Jawa. And daripada situ lahirlah manusia yang bergelar Maria Hertog ataupun Natra. So, pendekkan cerita, pada masa itu tercetusnya perang di mana serangan Jepun, iaitu Perang Dunia Kedua. Lalu ayah kepada Natra ni telah ditangkap oleh pihak Jepun, dan ibunya telah melarikan diri ataupun membawa anak-anak beliau termasuk Natra, dan diberikan kepada seorang pengasuh lah. Saya kurang pasti sama ada beliau ni adalah seorang neni ataupun seorang pembantu ataupun apalah kan. Si pengasuh ni ataupun penjaga si Natra ni adalah seorang wanita Melayu yang bernama Aminah ataupun Cik Aminah. Nama lengkap beliau adalah Aminah binti Muhammad, yang berusia 42 tahun pada masa tu. Okey, correction sebenarnya Cik Aminah ni sebenarnya rakan karib kepada nenek Natra. So kenalan kepada nenek Natra ni. So mengikut cerita Adeline, beliau telah beliau telah menyerahkan Natra ni kepada Cik Aminah untuk beberapa hari saja sebagai penjaga si Natra ni. Tetapi mengikut cerita Aminah, beliau Adeline mengatakan kepada beliau, iaitu Cik Aminah, yang si Adeline telah memberikan ataupun menyerahkan si Natra ni sebagai anak angkat kepada Cik Aminah, kerana Cik Aminah ni tidak dikurniai anak. Dia tidak mempunyai seorang anak lah. So pendekkan cerita, Cik Aminah telah membesarkanlah si Natra ni dalam suasana Islam, sebagai seorang gadis Melayu yang beragama Islam. So pendekkan cerita, apabila perang dunia kedua ni telah berakhir, bapa kepada Natra telah dibebaskan dan bertemu kembalilah dengan isterinya, iaitu Adeline. Lalu bermulalah pencarian kedua-dua ibu bapa Natra ni untuk mencari si Natra. So at the same time, pada masa tu tercetusnya revolusi nasional di Indonesia. So Cik Aminah telah melarikan diri ataupun membawa si Natra ni kembali ke kampung halaman Cik Aminah, iaitu di Terengganu, di negeri Terengganu. Kampungnya yang bernama Kemaman, dan pada masa itu belum lagi digelar Malaysia tetapi digelar sebagai Malaya, dan Singapura juga di bawah wilayah Malaya lah pada masa tu. So cari mereka dapat tahu yang si Natra ni berada di pangkuan Cik Aminah di Terengganu. So mereka bawalah hal ini ke mahkamah, ke peringkat mahkamah. Pada awalnya mahkamah berpihak kepada keluarga Hertog lah sebagai pengasuh si Natra ni, dan ini membuat Encik Aminah dan juga Natra tidak berpuas hati dan merasa marah terhadap keputusan mahkamah, kerana si Natra ni kira dah serasi lah, dah sebati lah hidup bersama Cik Aminah dalam suasana, kira dia dah dibesarkan sebagai seorang gadis Melayu. Dan pada si Natra ni keluarga Hertog adalah orang asing. Tapi walau bagaimanapun, mahkamah rayuan
kemudian menemukan kesamaran lah dalam perwakilan ayah kandung Natra ni, dan keputusan yang awal tadi telah ditolak. Dan ini telah mengembirakan pihak Cik Aminah dan juga Natra, dan mereka terlepaslah daripada cengkaman ataupun tuntutan daripada keluarga Hertog. Dan 4 tahun kemudian si Natra ni telah dikahwinkan dengan seorang pemuda Melayu yang bernama Mansur Adabi yang berumur 22 tahun. Beliau ni adalah seorang guru lah. So dipercayai pada masa tu Natra baru berusia 13 tahun. Tapi mengikut undang-undang Islam ataupun syariat Islam lah, beliau ni sah lah untuk dinikahkan sebagai isteri yang sah. So pendekkan cerita, keluarga Hertog masih tak berpuas hati. Mereka membawa hal ini kepada pihak mahkamah, tapi mahkamah Belanda pada masa tu, dan mengikut undang-undang Belanda, pernikahan ataupun perkahwinan antara Natra dan Mansur Adabi ni tidak sah kerana umur si Natra ni masih di bawah umur. I mean, what the hell is this? I really don't understand it. So dalam pertelingkahan antara dua pihak ni, si Natra telah memberi kata-kata beliau lah, melontarkan kata-kata beliau. Saya kurang pasti sama ada kepada keluarga kandung beliau ataupun kepada pihak mahkamah. Dan kata-kata beliau berbunyi begini dalam bahasa Melayu, ya. Saya tidak akan pergi ke mana-mana negara di luar tanah Melayu. Tidak ada gunanya Encik Hertog. Beliau memanggil kedua-dua ibu bapanya Encik Hertog instead of ibu dan bapa. Tidak ada gunanya Encik Hertog berusaha memisahkan saya dan suami saya. Saya seorang Muslim. Saya telah membuat pilihan saya sendiri dan saya akan tinggal bersama-sama suami saya sekarang sehingga ke mati. Itulah kata-kata beliau dalam bahasa Melayu pada masa itu. Tapi kes ini telah dilanjutkan ke peringkat Mahkamah Tinggi di Singapura, dan dipercayai pada masa itu Mahkamah Tinggi Singapura actually sampai sekarang lah masih mengamalkan prinsip undang-undang British, ya. Dan mengikut undang-undang British ataupun Belanda, saya kurang pasti ada Belanda ataupun British, sebab mengikut research yang setelah saya baca, undang-undang itu mengikut undang-undang Belanda. So mengikut undang-undang Belanda ataupun British, si Natra ni masih belum matang ataupun bawah umur untuk berkahwin. Lalu perkahwinan antara Natra dan juga Mansur Adabi ni telah ditolak dan dianggap tidak sah. Astaghfirullahaladzim. Jadi dengan keputusan mahkamah yang berpihak kepada keluarga Hertog, ini telah mencetuskan kemarahan dan tidak kepuashatian masyarakat Islam, terutama sekali di Singapura, kerana ia melibatkan isu agama pada masa itu. Dan pada masa dulu, isu agama ni agak fragile dan juga sensitif, tak macam sekarang. No comment. Anyway, sebenarnya bukan kerana keputusan mahkamah yang mencetuskan kerusuhan, tetapi apabila si Natra ni telah ditempatkan di konvent ataupun di sebuah biara di Singapura sebelum dibawa pulang oleh keluarganya ke Belanda, di mana gambar-gambar si Natra ni
melutut di hadapan patung Virgin Mary yang telah tersebar di dalam di depan surat khabar pada masa itu, yang telah mencetuskan kemarahan umat Islam. Lalu tercetuslah rusuhan kaum pada masa itu. So pada 11 Disember 1950, ini adalah rayuan terakhir untuk Cik Aminah ke pihak mahkamah. Kerumunan kecil dalam anggaran 2,000 hingga 3,000 orang pada tengah hari pada waktu itu telah menunggu pihak mahkamah ataupun keputusan pihak mahkamah di luar Mahkamah Tinggi Singapura dengan membawa spanduk-spanduk dan juga bendera lah untuk kata orang sebagai sokongan kepada Natra dan juga Cik Aminah. Tak sampai 5 minit, tidak sampai 5 minit pihak mahkamah telah menolak rayuan Cik Aminah sebagai pengasuh ataupun sebagai penjaga si Natra. Dan lalu dengan kejadian itu bermulalah rusuhan kaum, di mana orang ramai, di mana kebanyakannya orang Melayu Islam telah menyerang orang bangsa Eropah dan juga Serani di sekitar kota Singapura, di mana mereka dipukul, diseret keluar daripada kereta dan juga bas. Ada yang dibunuh, kebanyakannya cedera, mungkin anggaran dalam ratusan. Kereta diterbalikkan, dibakar. I am shocked and appalled. So pada masa yang sama, para perusuh ni juga berusahalah untuk merampas si Natra ni keluar daripada konvent. So mereka berusaha untuk menuju ke arah biara ataupun konvent ni dengan niat untuk merampas dengan paksalah si Natra ni keluar daripada sana. Tetapi mereka gagal. Namun keluarga Hertog berusaha untuk memindahkan si Natra ni ke Pulau St. John Islands yang terletak di selatan wilayah Pulau Singapura ni lah. Rusuhan ini berlangsung selama 3 hari dengan perintah state of emergency pada 12 Disember dan hanya kembali normal pada 13 Disember. Dan dipercayai dalam anggaran 173 orang cedera dan 18 orang terbunuh dalam kejadian ini, dan juga 119 kenderaan rosak dan sekurang-kurangnya 2 bangunan terbakar. Ini adalah rusuhan yang sangat paling teruk lah di Singapura pada masa itu. So pada hari yang sama, iaitu pada 12 Disember, keluarga Hertog dapat melarikan si Natra ni kembali ke Belanda dengan menaiki pesawat penerbangan syarikat KLM kembali ke Belanda. So si Natra ni rasa sedih lah kerana telah terpisah dengan Cik Aminah dan juga suami beliau dengan secara paksa, secara tidak rela lah kan. So dipendekkan cerita, si Natra ni terus tinggal di Belanda dan beliau berkahwin dengan orang di sana. Lalu dikurniakan 13 orang anak, di mana 3 telah meninggal dunia. Namun perkahwinan beliau ni tidaklah bahagia dan berakhir dengan perceraian. Beliau sempat berkahwin beberapa kali. Setelah perceraian, akhirnya beliau berkahwin dengan seseorang daripada Indonesia yang bernama Ben Pichel ataupun Ben Pichel. Saya kurang pasti macam mana dia punya pronunciation.
dan berpindah ke Amerika Syarikat. Di sana beliau bekerja sebagai tukang masak dan juga sebagai seorang pegawai hotel. Namun Natrah sempat berkunjung kembali ke Terengganu. Di sana beliau bertemu dengan kakak angkatnya yang juga anak angkat kepada Cik Aminah, berbangsa Jepun bernama Kamaria, iaitu perjumpaan yang pertama setelah 48 tahun berpisah. Pada 8 Julai 2009, si Maria Hertog ataupun Natrah yang berusia 72 tahun meninggal dunia di rumahnya kerana penyakit leukemia. Wasiat Natrah menyatakan bahawa dia tidak mahu dikebumikan, dia mahu mayatnya ditinggalkan untuk penyelidikan perubatan dengan kepercayaan bahawa tubuhnya dapat digunakan untuk membantu orang lain dengan penyakit leukemia. So, itulah dia serba sedikit tentang kisah Natrah ataupun Maria Hertog yang telah mencetuskan rusuhan kaum yang sangat dahsyat di Singapura pada masa itu. Dan sekiranya anda di luar sana yang ada lagi maklumat yang lebih tentang kisah ini, bolehlah letak di ruangan komen di bawah. So, jangan lupa subscribe jika anda suka dengan video-video yang ada di channel ini. Silalah share dan juga like, ya. So, dengan itu sampai di sini saja, dan tunggu video yang selanjutnya. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.